Baik, bismillah. Sekejap Bismillah. Apa ayat ni aku? Baik. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini merupakan siri yang ketiga, pertemuan kita yang ketiga pada setiap minggu yang pertama dan minggu yang kedua, hari Ahad pagi jam 10.30, kita sama-sama akan mengambil ibrah, kita mengambil hidayah petunjuk daripada ayat Al-Kursi. Kita mengucapkan sebanyak-banyaknya rasa syukur kita kepada Allah di atas izin Allah pada pagi ini. Kita juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pihak penganjur kita pada pagi ini. Seperti yang tuan-tuan sudah sedia maklum, anjuran Biro Agama Felkra Berhad, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan dada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita pada pagi ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal soleh kita. Jadi kita lanjutkan untuk pengisian ketiga kita pada pagi ini. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, siri ketiga pada pagi ini, sebahagian maklumat yang kita akan pelajari pada pagi ini, maklumat tersebut berada pada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada bulan yang lalu. Maknanya kalau tuan-tuan mendapat nota yang tajuk depan dia Tadabbur Ayatul Kursi siri yang pertama, itulah nota yang kita akan gunakan sebahagian maklumatnya pada siri ketiga pada pagi ini.
Siri yang kedua, kita menggunakan juga pada nota siri yang pertama. Sebab tu dia tidak ada nota siri dua. Dia tulis pada tajuk siri pertama. Bagi sesiapa yang tidak mendapat lagi nota, yang melihat, yang mengikuti secara langsung di Zoom, tuan-tuan dan puan boleh lihat di bahagian chat. Dekat bahagian chat di Zoom, akan dapati ada link dekat situ. Ada link untuk Google Drive di bawah tajuk nota ayat-ayat pilihan. Kerana setiap Ahad pertama dengan Ahad minggu kedua, kita memang tajuk besar dia sebenarnya nak membicarakan tentang ayat-ayat pilihan. Maka ayat pilihan pada kali ini dan juga pada minggu sebelum ini berkenaan dengan ayat yang dinamakan dengan ayat Al-Kursi. Jadi boleh dapatkan nota di link Google Drive yang telah ada di bahagian chat. Bagi rakan-rakan kita yang melihat di FB sama ada secara langsung pada pagi ini ataupun yang melihat secara rakaman, tuan-tuan dan puan boleh dapati nota di bahagian komen. Saya telah letakkan link Google Drive dekat situ, so boleh ambil. InsyaAllah dalam tu ada nota-nota untuk Ayatul Kursi dan nota-nota yang lain. Kemudian ada satu lagi link saya telah letakkan di bahagian chat tersebut ataupun di bahagian komen FB. Link tersebut ada maklumat tambahan bagi tajuk kita pada pagi ini. Maklumat tambahan itu tajuknya adalah 7 syarat bagi kalimah La ilaha illallah. 7 syarat itu saya tidak akan terangkan dalam pengisian tadabbur ayat kursi ini. Kerana pengisian tersebut telah dilakukan semasa kita mengikuti kelas Fadail A'mal iaitu pada hari Isnin. Kalau tuan-tuan nak tengok jadualnya pada 7 minggu yang lalu. 7 minggu yang lalu kita dah sebut tentang kelebihan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. So ambil maklumat di situ. Ada maklumat tentang 7 syarat kalimah La ilaha illallah. Kenapa tuan-tuan perlu ambil maklumat tersebut? Kerana ketika mana kita nak bincang pada pagi ini tentang ayat Allahu la ilaha illahu berkaitan dengan kalimah La ilaha illallah. Bagi sesiapa yang tidak sempat ataupun tidak dapat mengikuti pengisian pada hari Isnin. Kadang-kadang ada yang bekerja. Kadang-kadang ada yang memang dia tak sempat. Jadi kalau tuan-tuan nak ikuti rakamannya wujud, tuan-tuan boleh dapati di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan boleh lihat rakaman tersebut. Tentang kalimah La ilaha illallah, dia ada 2 video. Dia ada 2 siri. Okey, di bawah tajuk Kunci Syurga. Tajuknya Kunci Syurga. So boleh lihat rakaman di sana, insya-Allah. Moga-moga kita semua dapat manfaat. Baik, kita teruskan untuk pengisian pada pagi ini, siri 3. Siri 3 sebenarnya kita masih lagi membicarakan tentang keistimewaan Ayatul Al-Kursi. Hanya tinggal satu saja lagi. Keistimewaan Ayatul Kursi yang kita nak bincang pada pagi ini. Habis tajuk ini, kita akan pergi kepada ayat untuk kita melihat dari sudut isi kandungan Ayatul Kursi ini, macam mana cara kita nak belajar. InsyaAllah itu pada bahagian yang kedua sebentar lagi. Jadi kita masuk kepada kelebihan yang ke-5, keistimewaan yang ke-5 Ayatul Kursi. Disebabkan kelas kita ini kita lakukan secara secara 2 minggu sekali setiap bulan. Jadi saya ulang sikit saja. Okey, tuan-tuan lihat, boleh nampak tak
nota yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, keistimewaan Ayatul Kursi ada 5. Okey, yang pertama, saya harap tuan-tuan boleh nampak nota yang saya tunjukkan di depan skrin tuan-tuan dan puan ni. Yang pertama, ia merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Itu keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, dalam Ayatul Kursi, ia mengandungi nama-nama Allah yang agung. Yang ketiga, Ayatul Kursi istimewanya bagi sesiapa yang setiap kali habis ataupun selesai solat fardu, dia berzikir dengan dia membaca Ayatul Kursi, Allah Ta'ala akan memberinya masuk ke dalam syurga. Kemudian yang keempat, keistimewaan Ayatul Kursi dapat melindungi kita semua daripada syaitan ketika mana kita hendak tidur. Dan yang kelima, barulah kita nak belajar pada pagi ini. Yang kelima, ada kaitan dengan keistimewaan yang keempat, tapi yang kelima ini Allah Ta'ala lindung kita daripada syaitan sepanjang masa. Kalau yang keempat tersebut, ketika kita nak tidur, tetapi yang kelima ini, Allah Ta'ala akan lindung kita daripada gangguan syaitan pada setiap waktu. Kerana syaitan ini merupakan musuh kita yang paling utama. Maka yang kita perlu takut, bukan sekadar kita bimbang dan kita takut kepada wabak, dan sebenar-benarnya kita juga perlu takut dan seharusnya kita perlu takut kepada musuh kita iaitu syaitan. Kerana syaitan, impak dia, kesan dia, dia boleh merosakkan iman kita. Dia boleh merosakkan Islam kita. Dia boleh merosakkan takwa kita. Berbanding dengan kita takut dengan perkara yang lain. Kalau kita mati, disebabkan kita kena sesuatu penyakit, iman kita masih ada, selamat kita dekat alam kubur dan alam akhirat. Tetapi jika kita mati, dalam keadaan kita sihat sekalipun, tetapi iman kita rosak, syahadah kita terbatal, maka ia merupakan satu kerugian yang amat besar. Sekejap, saya nak kontrol beberapa video. Sekejap, saya minta pada tuan-tuan perempuan ya, kalau tolong alert tolong ambil perhatian tentang audio dan juga pada video. Kadang-kadang kita tak perasan, kita tertekan pada video tu, nanti semua orang boleh nampak. Nanti hati-hati sebab kita kat rumah ni, kita tidak berpakaian secara kita berada di luar rumah. Jadi tolong hati-hati tolong alert. Kerana ada beberapa kejadian sebelum ini telah terpapar di video secara live di FB. Jadi saya ingatkan betul-betul pada tuan-tuan perempuan. Jangan kita terlepas pandang, tolong hati-hati sebab kadang-kadang kita tak perasan pada video tu. Okey. Kita lanjutkan lagi insya-Allah. Baik. Yang kelima. Okey, melindungi diri daripada gangguan syaitan. Kita terus pergi kepada dalil dia. Okey. Ada hadis. Kita semua, disiplin kita, amanah kita kepada agama Allah, kita tidak boleh memperkatakan sesuatu kelebihan ayat Quran, kelebihan surah ini, melainkan kita semua, okey, kejap. Kejap. Saya nak, maaf sekejap. Okey, kejap. Okey. Kita sambung. Okey. Kita lihat hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim. Okey, maksudnya begini. Setiap kali tuan-tuan mengikuti mana-mana kelas, tuan-tuan ikut mana-mana kelas pengajian, kita semua kena ada data, kita semua kena ada sumber maklumat, kita kena ada hujah, dalil dalam kita nak mengamalkan sesuatu perkara. Jadi kalaulah ada orang kata pada kita, tak kira pun siapa pun berkata,
Kalaulah orang kata, kita ni elok baca ayatul kursi kerana dia boleh bagi kelebihan bla 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 bla. Dia kata kelebihan pertama, kedua, ketiga, keempat dan macam-macam. Maka kita sebagai yang belajar, kita kena tanya. Kita boleh bertanya, di manakah rujukannya? Di manakah sumbernya? Sebab kita nak amal dalam hidup kita. Kita tak nak kita buat amal, bertahun-tahun kita buat amal tetapi amal itu sebenarnya tidak pernah diamalkan oleh Nabi contohnya. Ataupun apa yang kita amal tu berdasarkan kepada hadis yang palsu contohnya. Jadi lepas ni untuk kita jadikan satu zikir, satu amalan, maka kita perlu ada satu maklumat yang sahih, satu maklumat yang benar-benar ada rujukannya. Jadi untuk kelebihan kelima ni, dia ada rujukannya, iaitu hadis sahih, riwayat Al-Hakim, okay? Dan juga riwayat An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, juga riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Okey, hadis tu kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Okey, siapa yang ada nota, sila lihat nota yang telah ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang tiada, tetap boleh lihat di skrin Zoom yang saya paparkan ni. Okey, hadis ni sebenarnya didatang daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini kisah sahabat lain. Namanya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Okey, Ubay bin Ka'ab ni, apa cerita dia? Okey, Ubay bin Ka'ab ni, dalam riwayat ni menyebutkan dia ini annahu kana lahu jurnun min tamrin. Dia ni ada memiliki sejumlah kurma. Dia ada menyimpan kurma. Okey. Fakana yang kusu. Tapi pelik dia kurma dia ni, kurma yang dia simpan ni, makin lama makin kurang. Makin lama makin kurang. Maka dia pun nak buat siasatan. Macam mana kurma ni boleh berkurangan? Maka dalam hadis tu kata apa? Faharasahu dhata lailatin. Maka pada satu malam, dia pun nak tengok. Dia nak cari siapa yang ambil kurma ni. Fa'idha huwa bidabbatin shibihil ghulamil muhtali. Tiba-tiba, waktu dia siasat-siasat tu, dia dapati ada seekor binatang yang menyerupai anak remaja. Ada seekor binatang, tapi dia menyerupai manusia, seperti manusia yang umur remaja. Lalu Ubay bin Ka'ab ni dia buat apa? Fasallama alaih. Ubay bin Ka'ab pun ucaplah salam kepada orang tu. Sebab dia ingat orang. Dia pun bagilah salam. Maka orang itu farda alaihi salam. Orang tu pun menjawab salam dia. Ubay bin Ka'ab dia tanya, ma anta? Kau ni siapa? Jinniyun am insiyun? Ubay bin Ka'ab dia tak lari tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dia nampak, pelik je orang ni. Dia seperti binatang tapi menyerupai juga seperti manusia. Maka Ubay bin Ka'ab pun tanya dekat dia, kau ni siapa? Jin ke manusia? Maka yang datang ambil kurma dia tadi tu pun, dia pun cakap, la bal jin. Dia kata tak. Dia kata aku bukan manusia ni, dia kata, tapi aku adalah jin. Maka Ubay bin Ka'ab pun, lepas dia tahu itu adalah jin, maka dia tanya, fana wilni yadaka fana walahu yadahu. Ubay bin Ka'ab pun kata, "Mai sini aku nak tengok tangan kau, aku nak tengok tangan kau jap." Maka orang tu dia hulurkanlah tangan dia, dia pun tunjuklah tangan dia. Maka Ubay bin Ka'ab dia kata apa? Fa idza yaduhu yadu kalbi wa sya'ruhu sya'rul kalbi. Maka orang tadi pun tunjuklah tangan dia. Ketika Ubay bin Ka'ab tengok tangan dia, didapati tangan orang itu menyerupai tangan dan bulu anjing. Okey. Lepas tu Ubay bin Ka'ab tanya lagi. Berani Ubay bin Ka'ab ni. Kalau kita
Ca alif ba waw ta, cabut. Tapi Ubay bin Ka'ab, Masya Allah. Dia tunggu lagi. Lepas tu dia tanya lagi. Dia kata, hakadha khalqul jin? Dia tanya, jin memang macam ni ya? Dia kata, jin memang bentuk macam ni ya? Lepas tu, yang jin tadi cakap lah. Dia pun jawab. Dia kata qad alimatil jinnu anna man fihim rajulun shaddu minni. Maka jin tu pun jawab. Dia kata, kamu telah mengetahui tentang jin dan apa yang ada padanya serta ada yang lebih mengerikan dari ini. Maksudnya, jin tu cakap, sebenarnya korang tahu kan jin ni macam mana keadaan dia? Bahkan ada lebih mengerikan daripada apa kau tengok. Apa yang kau tengok sekarang ni. Okay, jin tu dia cakap. Lepas tu, Ubay bin Ka'ab pun tanya, Fama ja'aka bika? Fama ja'a bika? Maka Ubay bin Ka'ab tanya, engkau datang kat sini nak buat apa? Apa sebab kau datang dekat sini? Maka jin tu pun jawab, Balaghana annaka tuhibbus sadaqah. Faji'na nusibu min ta'amika. Maka jin tu pun cakap, kami dapat tahu engkau ni seorang yang suka bersedekah. Maka kami datang ni, kami nak ambil lah makanan kau tu. Kami nak ambil lah kurma yang kau nak sedekah tu. Okay, jelas kan? Jadi kita dah sebut pada pada kelebihan yang keempat dulu. Di antara pengajaran jin, dia juga boleh memakan makanan manusia. Maka jin tu bagi tahu, rupa-rupanya dialah yang mengambil kurma yang Ubay bin Ka'ab kumpul untuk disedekahkan. Lepas tu Ubay bin Ka'ab dia tak tangkap jin tu. Seperti mana Abu Hurairah pernah menangkap jin pada 3 malam. Itu kita lihat pada kelebihan yang keempat. Okey, Ubay bin Ka'ab dia tanya lagi. Dia tanya, "Fama yunjina minkum?" Ubay bin Ka'ab bertanya, cara macam mana kami dapat selamatkan diri daripada kamu? Ubay bin Ka'ab dia tanya, ada cara tak kalau kami nak selamatkan diri kami daripada kamu semua? Tulisan yang saya telah hitamkan tu. Inilah dalil dia kepada kelebihan yang kelima tu. Ubay bin Ka'ab tanya pada jin tu. Apa jawab jin tu? Jin tu cakap, dia jawab, dia kata, hadhil ayatul lati fi suratil Baqarah. Jin tu kata, ada cara dia. Ni ayat ni. Jin tu cakap, ayat ni yang terdapat dalam suratul Baqarah. Ayatnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ni. Jin tu beritahu sendiri. Cara kalau kamu semua nak selamatkan daripada kami ni, ayat ni. Ayat apa? Ayatul Kursi. Lepas tu disebutkan. Man qalaha hina yumsi ujiran minna hatta yusbih. Wa man qalaha hina yusbihu ujiran minna hatta yumsi. Jin tu cakap, dia cakap apa? Siapa yang baca ayat ni pada waktu petang, nescaya dia akan dilindungi daripada kami, iaitu daripada jin, sampai waktu pagi. Dan kalau siapa baca pula ayat ni pada waktu pagi, nescaya dia akan dilindungi daripada kami sampai waktu petang. Maknanya, kalau kita hanya baca saja waktu petang, kita akan dilindungi daripada jin sampai pada waktu pagi. Tapi kalau kita hanya baca pagi, dilindungi hanya sampai petang. Tapi kalau kita baca pagi pun baca, petang pun baca, maknanya kita dilindungi daripada syaitan selama 1 hari. Maka, apa Ubay Ka'ab membuat? Dia rujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keesokan paginya. Lepas tu dalam hadis Ubay bin Ka'ab kata, "Falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu." Maka Ubay ni
sebelum dia nak mempercayai apa yang jin tu sebut. Kan, sebab kita dah belajar dah pada kelebihan yang keempat. Yang mana sifat jin ini memang mereka ini memang satu makhluk yang pendusta. Jadi untuk mengukuhkan betul ke jin ni cakap, maka Ubay bin Ka'ab dia rujuk Nabi SAW pada keesokan paginya. Ubay bin Ka'ab pun cerita. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, sadaqal khabithu. Nabi kata, makhluk yang buruk itu telah berkata benar, telah berkata jujur. Maknanya Nabi mengatakan jin tu memang dia cakap betul. Pada bab tadi tu. Memang betul dia cakap tentang ayatul kursi yang dibaca waktu pagi, yang dibaca waktu petang boleh lindung mereka daripada jin. Okey, ada hadis tak? Ada hadisnya. Okey, langkah kedua kena tanya pula. Apa status hadis tersebut? Maka dapatan saya. Okey, kalau ada yang siapa yang ada dapatan lain dari sudut status hadis ni. Okey, setakat dapatan saya mendapati hadis ini statusnya adalah sahih. Seperti mana yang telah dinyatakan rujukan tersebut. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, riwayat An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, dan juga riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yawmi wal Laylah, juga riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Saya letak dengan nombor hadis sekali supaya senang kalau ada pihak lain dia baca maklumat tersebut, kalaulah ada tuan-tuan dan puan-puan menjumpai riwayat ini statusnya berbeza seperti yang saya paparkan, saya sangat berbesar hati, saya terbuka untuk membetulkan. Kerana saya memegang amanah yang besar kepada Allah, saya bertanggungjawab nanti di hari akhirat jika saya menyebarkan maklumat yang tidak sahih, saya bertanggungjawab di hadapan Allah jika saya menyampaikan maklumat yang Nabi tak kata. Tapi setakat kemampuan saya, setakat ini, saya dapati inilah hadisnya. InsyaAllah. Jika ada dapatan lain, insyaAllah kita boleh kongsikan sama-sama. Sebab kadang-kadang kita selalu kena ingat. Tidak semua benda kadang-kadang kita tahu. Tidak semua benda kadang-kadang kita cakap itu betul. Kita manusia, kita terdedah kepada kekurangan, kita terdedah kepada kelemahan. Tetapi dari sudut amanah ilmu, saya telah menyatakan sumber rujukan dia. InsyaAllah. Baik, kita dah dapat hadis ni, boleh faham kan? Okey, daripada hadis yang kelebihan yang kelima ni, maka kita combine semua. Kita buat kombinasi daripada kelebihan yang pertama sehinggalah kelebihan yang kelima, maka kesimpulannya kita dapati bahawasanya ayatul kursi ini seboleh-bolehnya, bukanlah wajib. Jika mampu, ayatul kursi jadikan sebagai wirid harian, zikir harian sebanyak 8 kali paling minima. Paling minimum 8 kali. Tapi saya dah sebut awal-awal, dia bukanlah wajib. Okey, tapi kalau mampu, bacalah 8 kali. Macam mana boleh jadi 8? Okey, 5 kali merujuk kepada hadis yang kata baca setiap kali solat fardu. Jadi solat fardu dah ada 5, kita dah baca 5 kali. Termasuk juga setiap pagi sekali, setiap petang sekali, dah jadi 2 kali. Hadis yang kita baru baca tadi, hadis kisah Ubay bin Ka'ab. Lepas tu sebelum tidur. Ini kisah pada kelebihan yang keempat. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, jelas dekat sini paling minima.
Tapi kalau ini bukanlah wajib ya, tolong fahamkan baik-baik. Bukan berdosa kalau tidak baca. Dia bukanlah tuntutan yang berbentuk wajib kena baca. Tapi kalau nak baca, sebelum tidur sekali, pagi dan petang sekali, selepas solat pun baca sekali. Setiap kali selepas solat. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita selesai untuk tajuk keistimewaan Ayatul Al-Kursi, ada 5 kelebihan. 5 keistimewaan dan kelebihan ini semuanya berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita teruskan dengan bahagian yang kedua pengisian kita pada pagi ini tentang kandungan Ayatul Al-Kursi. Okay, kita dah nak masuk dah kepada tafsiran ayat. Kita nak pergi kepada tadabbur ayat. Jadi saya mohon maaf kepada pihak penganjur dan juga tuan-tuan dan puan kerana terpaksa mengambil hampir 3 kelas termasuk pada pagi ini hanya untuk menerangkan keistimewaan dan keagungan Ayatul Kursi. Okey. Jadi selepas daripada ini kita akan mempelajari tadabbur ayatnya yang kemungkinan besar juga akan mengambil beberapa kelas lagi. Mungkin dalam 3 atau 4 kelas lagi untuk kita habiskan Ayatul Al-Kursi. Dan bahagian yang kedua inilah, bahagian tafsir dengan tadabbur inilah merupakan jawapan kepada 5 kelebihan tadi. Kita dah tahu kelebihan. Kita akan kata, sangat menakjubkan Ayatul Kursi. Tetapi untuk mengukuhkan kelebihan keistimewaan tersebut, maka kita kena faham apakah maklumat yang ada pada Ayatul Kursi. Supaya apabila kita faham, nanti waktu kita baca ayat kursi nanti, dia akan diiringi dengan penghayatan, keyakinan. Sebab kita faham apa yang kita baca. Kita tahu 5 kelebihan. Kita amal setiap hari, tapi belum kukuh lagi. Belum kukuh, belum mantap lagi. Sebab apa? Sebab kita belum memahami kandungan ayat bermula daripada kalimah Allah sehinggalah kepada kalimah wahuwal aliyul azim. Dan inilah merupakan bahagian yang paling utama, iaitu tafsir dan tadabbur ayat. Baik, Ayatul Kursi kita boleh letakkan temanya. Ayatul Kursi ini temanya berkisahkan tentang pembuktian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ayat Al-Kursi ini adalah satu ayat yang fungsi satu ayat ini adalah untuk membuktikan, nak menunjukkan kepada kita tentang Allah itu adalah La ilaha illahu. Yang kita duk zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah tu, kalaulah orang tanya, kan, kalau ada orang bertanya, apakah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu adalah La ilaha illallah, kita nak jawab apa? Kan kita sebut kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kan? Jadi kalau orang tanya, ataupun untuk kita mencari jawapan, kenapa Allah Ta'ala ni La ilaha illallah? Maka kita boleh gunakan Ayatul Kursi untuk memberikan jawapan. Sebab itu tema Ayatul Kursi, ia menyebutkan tentang pembuktian bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Esa.
Allah Ta'ala itu adalah la ilaha illallah. Itu temanya. Ini adalah pendekatan yang saya gunakan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan ada tema yang lain, mungkin tuan-tuan belajar sebelum ini ataupun mana-mana tuan-tuan mengetahui tentang maklumat ini mungkin berbeza. Okey, wallahu ta'ala a'lam, tapi ini hanya pendekatan yang saya nak memudahkan tuan-tuan fokus. Tuan-tuan tahu ayat kursi ni sebenarnya nak berkisahkan tentang apa. Sebab tu saya cadangkan ayat ini menyebutkan tentang pembuktian Allah Ta'ala itu adalah Isa. Okey, nanti kita belajar lagi, kita akan dapat mengukuhkan lagi tentang tema ini. Baik, kita terus pergi kepada isi kandungan ayatul kursi. Okey, kita terus pergi kepada ayat ya. Okey, nota telah saya edarkan kan? Okey, boleh dapat nota ni. Okey. Ayat Al-Kursi ni, dari sudut isi kandungannya, kandungan ayatul kursi ni, kita lihat dulu dia punya paksi ayat. Paksi ayat. Ini kaedah yang saya gunakan untuk memahamkan ayat Al-Kursi. Ayat kursi dia ada banyak maklumat. Walaupun satu ayat. Tetapi maklumat tersebut, dia akan pergi kepada satu tema. Macam saya sebut tadi tu. Dan ayatul kursi ni, kita mudahkan kita belajar, kita cari apa paksi ayat ni. Okay. Paksi ayatul kursi ini tentulah pada kalimah yang mula-mula sekali. Ayat yang depan sekali tu, kita jumpa pada kalimah apa? Allahu la ilaha illahu. Itulah paksi ayat dia. Maksudnya, ayat utama dia, paksi ayat dekat ayat 255 Al-Baqarah tu adalah pada ayat yang depan sekali tu. Allahu la ilaha illahu. Ini ayat paksi dia. Paksi ayat ni maksudnya ayat Al-Kursi ni dia sebenarnya nak menjelaskan seperti tema tadi. Nak membukti ayat Al-Kursi dia nak menjelaskan tentang Allah. Okey. Kalau orang nak kenal Allah, maka salah satu ayatnya ayatul kursi. Sebab apa? Sebab ayat kursi ni dia menerangkan Allah tu siapa? Allah tu ciri-cirinya bagaimana? Maka ayatul kursi memberikan jawapan. Sebab tu dimulakan dengan Allah. Okey, Allah tu siapa? Allah tu bagaimana? Apa ciri-cirinya? Maka ayat selepasnya terang. Allah tu bagaimana? Dia tu siapa? Dia tu adalah la ilaha illahu. Tuan-tuan boleh ikut tak? Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan jelas dan tuan-tuan faham apa yang sedang saya nak cara metodologi untuk kita faham ayat, kita cari paksi dia. Sebab ayat tu satu. Memanglah satu ayat tu semua cerita pasal Allah. Okay, tetapi nak cerita pasal Allah ni sebenarnya dia nak cerita dekat mana part yang penting. Part yang pentingnya adalah pada kalimah La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Itulah cerita dia sebenarnya. Maknanya ayat kursi ni ayat yang nak membuktikan kepada kita bahawa bagaimana boleh dikatakan Allah Ta'ala ini La ilaha illahu, La ilaha illahu, maka ayat selepasnya, maksudnya kalimah selepasnya akan menerangkan bagaimana boleh dikatakan Allah itu adalah La ilaha illahu. Okay, La ilaha illallah tu, La ilaha illahu ni maksud dia apa? Okay, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Huwa ni dia merujuk ganti nama kepada Allah sebab depannya pasal Allah. Kalau kita baca ayat kan, tengok dulu ayat dia. Ya.
Kalau kita tengok pada ayatnya, kita kan baca ayatnya Allahu, kan kita jumpa Allah dulu kan? Allahu. Allah tu siapa? Allah tu bagaimana? Maka kalimah lepasnya menerangkan Allah, ialah Allah tu bagaimana? Maka diterangkan la ilaha illa huwa. Allah tu bagaimana? Allah tu cirinya apa? Maka Allah Ta'ala menerangkan la ilaha illa huwa. Kalau kita sambung bacalah hu. Jadi paksi ayatnya sebenarnya dekat la ilaha illa hu. Dia sebenarnya ayat kursi ni dia nak fokus tentang Allah ni. Kan patut Allah kan? Kalau orang tanya, Allah tu siapa? Macam mana saya nak kenal Allah? Apa ciri-ciri Allah? Ayat kursi akan bantu kita. Oh, kau tanya pasal Allah ya? Oh, Allah ni, dia itu adalah la ilaha illahu. Allah ni, dia merupakan tiada Tuhan yang layak disembah, yang layak diibadahi, melainkan dia je. Ayat kursi kenalkan kita tentang Allah. Lepas tu kalau orang tanya, kenapa hanya dia sahaja yang layak disembah? Kenapa tidak ada Tuhan lain? Kenapa tak ada Tuhan yang ketiga? Kenapa dia je yang layak untuk disembah, diibadahi? Ayat kursi bagi jawapan. Kerana jawapan nombor 1, jawapan nombor 2, jawapan nombor 3. Itulah maklumat yang ada pada ayat Al-Kursi. Okey, itu jelas apa yang saya nak sampaikan ni. Okey, maknanya siapa yang dia dapat ikuti maklumat ni sampailah ayat kepada wa huwal aliyul azim, dia akan dapat 15 bukti. Dia akan dapat 12 bukti mengapa selama ini kita duk baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selama kita duk zikir je lah. Geleng kepala ke, gerakkan badan kan. Tapi kita tahu tak bagaimana, kenapa Allah Ta'ala tu dikatakan la ilaha illallah. Ayat Al-Kursi kata, saya ada 12 jawapan. Mengapa Allah Ta'ala tu dikata la ilaha illahu. Okey, nak tahu 12 jawapan tu? Okey, kita lihat dulu jawapan dia. Nanti saya ulang balik pada Allahu la ilaha illahu tu. Okey, sebab apa? Sebab selama ni kita duk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah kan? Kita tahulah dari sudut makna la ilaha illallah tu, dia sama macam la ilaha illahu. Sama je maklumat tu. Okey. La ilaha illallah ataupun la ilaha illahu, kalau kita baca kan, la ilaha illahu ataupun la ilaha illallah, terlihat nota yang saya paparkan ni. Ini maklumat yang sangat penting. Okey, ketika mana kita melafazkan kalimah la ilaha illahu, sebenarnya kita telah melakukan dua perkara. Maksudnya kita telah menyebut tentang Allah ni ada dua perkara. Perkara pertama apa? Kita telah membuat penafian. Kita menafikan. Menafikan apa? La ilaha, la ilaha. Maksudnya apa? Kita telah menafikan tidak ada sembahan. Tidak ada. Maknanya menafikan. Sama ni kita zikir, kita tak nampak pada ayat menafikan tu kadang-kadang kalau kita tak belajar. Jadi kita nak bagi zikir lepas ni dia manis. Kita rasa iman tu. Sebab tu kita nak menyebut la ilaha, kita tahu aku menyebut la ilaha illa, la ilaha ni maknanya aku menafikan bahawa tidak ada sembahan. Tidak ada sembahan. Itu menafikan. Tidak ada sembahan ni dia akan membawa makna apa? Yang berhak untuk diibadahi ataupun tidak ada Tuhan
yang berhak diibadahi. Maknanya apabila kita melafazkan la ilaha, kita telah menafikan. Kita telah buat penafian. Tidak ada Tuhan lain yang berhak untuk diibadahi. Tetapi tak cukup dengan menafikan je. Kita mesti gabung dengan menetapkan illahu ataupun illallah. Tak cukup dengan menafikan tapi digabung dengan menetapkan. Menetapkan maknanya pada dekat ayat ni melainkan dia, melainkan dia. Faham tak? Tak jelas tak? Maknanya nak mengukurkan kalau kita nak mengukurkan suatu maklumat, kadang-kadang tak cukup dengan menafikan saja, tapi perlu juga menetapkan. Tentang Allah, dia kena dua-dua rukun ni. Okay, jelas. Saya bagi contoh macam ni lah. Macam kita buat ayat, mungkin ada yang baru nak makan pagi kan. Ada juga tengah-tengah makan tu pun ada tu. Okay, tak apa. Contoh kita kata, saya makan nasi. Okay, saya makan nasi. Tuan faham apa? Saya makan nasi lah kan. Tapi adakah saya mengatakan saya tak makan benda lain? Saya kata saya makan nasi. Saya menetapkan bahawa saya makan nasi. Tapi adakah saya hanya makan nasi, saya tak makan benda lain? Dia belum kuat lagi. Jadi kalau kita nak mengatakan kita hanya makan nasi apa? Saya tidak makan apa-apa melainkan nasi. Saya tidak makan apa-apa melainkan nasi. Maknanya hanya nasi tu je saya makan. Cuba ambil pada kita nak kata ayat. Tidak ada Tuhan lain yang layak disembah melainkan Allah. Dia lebih kuat statement tu. Jadi apabila kita ucap kalimah la ilaha illallah, apabila kita baca la ilaha illahu, kan? La ilaha illahu, sebenarnya kita telah melakukan dua perkara. Pertama, menafikan tentang tiada Tuhan lain. Lepas tu kita menetapkan hanya dia sajalah Tuhan yang layak disembah. Okey, itu maklumat dekat la ilaha illahu secara ringkas. Okey, sekarang ayat inilah yang kita jadikan dia sebagai paksi. Okey, kalau orang tanya, siapa itu la ilaha illahu? Kita kata Allah, Allah. Allah, ialah kan ayat depan tu bunyinya Allahu la ilaha illa huwal. Jelas tak? Okey, dah faham kat situ? Okey, jom kita pergi kepada apakah perincian dia. Okey, kita pergi dekat sini. Okey, saya sebut tadi. Okey, cara kita nak belajar ayatul kursi selepas ini, kita akan menggunakan pendekatan. Okey, kita akan menggunakan pendekatan menyebut tentang bukti satu, bukti dua, bukti semua sekali ada berapa? Bukti semua sekali ada 12 bukti. Okay, tuan-tuan tulis. Rujuk nota tu ada 12 bukti. Nak buktikan apa? Nak membuktikan bahawa yang kita duk ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah tu 12 bukti tu. Okey, bukti yang pertama dia berada pada kalimah Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Itu bukti nombor 1. Kalau orang tanya, apa bukti Allah Ta'ala tu dia satu saja yang kita layak sembah? Kita jawab, kerana yang pertama Allah Ta'ala tu dialah yang Maha Hidup. Macam tu. Itu bukti nombor 1. Tapi kita akan ulas nanti. Dalam kelas akan datang, setiap bukti ni kita akan ulas dia. Macam ni kita nak faham Allah Ta'ala itu dia Al-Hayyu. Al-Hayyu itu adalah Allah yang Maha Hidup. Macam mana Allah Ta'ala ni dia Maha Hidup?
Maka Allah Ta'ala yang maha hidup inilah yang merupakan bukti yang pertama dalam ayatul kursi untuk mengatakan Allah Ta'ala itu la ilaha illa huwa. Bukti kedua pada Al-Qayyum. Okey. Bukti ketiga pada ayat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bukti yang keempat pada lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini pasal tidak ada baginya. Bagi Allah Ta'ala tu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Itulah membuktikan Allah Ta'ala tu la ilaha illahu. Bukti yang keempat. Saya tak tulis makna ya. Makna ni nanti tuan-tuan boleh rujuk dalam Quran terjemahan. Bukti yang kelima ada pada kalimah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ni pasal syafaat. Nanti kita akan ulas panjang lebar tentang jenis-jenis syafaat. Lepas tu bukti yang keenam tu apa? Bukti keenam ni Allah Ta'ala tu sentiasa tahu apa yang dekat depan kita, apa yang kat belakang kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bukti ketujuh, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Bukti yang keenam pada illa bima sya'. Bukti yang ke-8 ni berkenaan dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala ni dia maha berkehendak, dia boleh buat pilihan. Nanti kita akan cerita tentang kehendak Allah. Bukti yang ke-9 berada pada kalimah wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Bukti ke-10 tentang wala ya'uduhu hifdzuhuma. Bukti 11 dekat nama Allah Al-Aliyu yang Maha Agung. Bukti 12 pada penghujung ayat tersebut Al-Azimu, Tuhan yang Maha Agung. So ada berapa bukti? Ada 12 bukti. Satu ayat je. Tapi kita meletakkan kaedah ni untuk kita faham satu ayat. Walaupun dia satu ayat, ada 12 bukti yang Allah Ta'ala nak sebut dalam ayatul kursi. Okay. Selama ni kita baca, kita faham macam mana. Kita faham ayat kursi je lah kan. Tapi ayat kursi tu ayat yang paling agung. Bayangkan ayat yang paling agung, ayat tu kita tak ambil kisah. Kadang-kadang. Buktinya apa? Kita tak belajar, kita tak faham. Sedangkan ayat tu ayat paling agung tu. Antara 6,236 ayat, itulah ayat paling agung. Mesti ada sebab. Jadi jadi untuk pendekatan pembelajaran kita, okey, ada kaedah lain. Ada kaedah lain tu tak apa. Tapi untuk yang ni kita menggunakan pendekatan 12 bukti. Yang membuktikan Allah Ta'ala itu la ilaha illahu. Okay, untuk lebih nampak lagi, tuan-tuan tengok gambar ni. Bukan gambar lah. Cuba tengok carta ni. Kita tengok pada carta. Okey, yang ini saya ambil ayat tu secara penuh lah. Okey. Kalau B1 ni, B1 ni maknanya bukti satu. Bukti satu. Allahu la ilaha illahu. Bukti satu. Al-Hayyu. Bukti 2, Al-Qayyum. Bukti 3, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukti 4, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukti 5, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Bukti 6, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bukti 7, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Bukti 8, illa bima sya'. Bukti 9, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Bukti 10, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyu al-'azim. Sebab itu syaitan, dia faham ayat ni. Istimewa sangat ayat ni. Janganlah tinggal. Kalau kita mati atas ayat ni, syurga kita. Kalau kita faham, kita mati dalam keadaan kita yakin tentang ayat ni, ikhlas kita mati, kita dalam syurga. Allah jamin kita syurga, tuan-tuan dan puan.
Jadi belajarlah betul-betul. Okey, ada yang kata dulu baca sebab takut hantu je. Iyalah, itu pun dah salah faham dah kan. Takut hantu je kita baca. Tapi hantu tu kata, engkau baca tak mujarab pun. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Sebab kita tak yakin, keyakinan kita tu tak kuat. Kan? Yakin tu kuat lah. Tapi kalau kita baca dengan tadabbur, dengan faham, insyaAllah, dia sangat mujarab. Okey. Kita dah faham ayat ni? Jelas Dah tahu kita nak belajar macam mana? Jadi nanti kelas kita akan datang minggu depan. Kita akan menggunakan kaedah baik. Bukti yang pertama, kita akan ulas apa tu Al-Hayyu. Jadi kita dah tahu dah kaedah bukti. Boleh InsyaAllah. Okey, waktu kita pun dah lanjut. Kita pun dah dekat 1 jam. Okey. Sebelum kita pergi kepada bukti yang pertama, saya nak tekankan tentang kalimah la ilaha illahu ataupun kalimah la ilallah tu, dia ada nama-namanya yang lain. Maklumat ini, siapa yang ikut kelas Fadail A'mal, dia tak belajar maklumat ini. Siapa yang dah ikut kelas Fadail A'mal tentang kunci syurga tu, perlu ada maklumat ni. Kerana maklumat ni saya memang tak ajar ketika Fadail Amal, kerana tajuk ni dia bukanlah berat, tapi maklumat tu dia sebab kita nak tekankan kepada kelebihan beramal tadi, maka maklumat ni memang nak dinyatakan pada Ayatul Kursi. Baik, maksudnya macam ni. Dalam nota ni, tuan-tuan akan mendapati dalam Al-Quran, Allah panggil, Allah nak sebut kalimah la ilaha illallah ni, tuan-tuan tak jumpalah kalimah la ilaha illallah pada ayat-ayat ni. Tetapi kalimah la ilaha illallah ni dia ada banyak nama. Dia ada banyak nama, dia ada banyak perkara yang dikaitkan dengan kalimah la ilaha illallah. Nombor 1, Allah memanggilnya di dalam Quran dengan nama lain kalimatut tayyibah. Kalimah yang baik. Ada ayat dia. Setiap poin ini dia ada ayat dia. Tapi saya tak ulaslah pada pagi ni. Sebab saya ada urusan yang perlu saya buat. Sebab kita pun 1 jam. Jadi saya tak dapat nak lebihkan lagi sikit masa, saya minta maaf. Tapi saya sebut dulu awal-awal. Baca dulu maklumat ni. Okey, kita nak lihat betapa besarnya kalimah la ilallah ni sampai dalam Quran diulang dalam bentuk lain menggunakan nama-nama lain. Kadang-kadang kalimah la ilallah ni Allah Ta'ala panggil dengan kalimah apa? Dia panggil kalimatut thayyibah, kalimah yang baik. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Contoh satu kita tengok surah Ibrahim. Cuba tengok dalam surah Ibrahim ayat nombor 24. Kita baca dekat sini, kita tak jumpa kalimah la ilaha illallah. Tapi dia ada sebenarnya. Dia ada dekat mana? Tengok Allah Ta'ala sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Okey, kita baca ayat ni tak jumpa kalimah la ilallah kan? Tapi kalimah la ilallah tu berada di mana sebenarnya? Dia berada pada maklumat ni. Kalimatan tayyibah. Sambil kita belajar maklumat ni, kita belajar juga ayat Quran yang lain. Kita baca selama ni kan, ayat kalimatun tayyibah. Yang saya warna merahkan ni, kalimatut tayyibah tu kalimah yang baik. Kalimah yang baik ni apa? Kalimah yang baik ni, kalau kita merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mentafsirkan kalimah yang baik di sini adalah kalimah syahadah lah. Kalimah syahadah tu maksudnya dia termasuklah kalimah la ilaha illallah tu.
Kita tengok terjemahan dia. Allah Ta'ala kata apa? Tidakkah engkau melihat, maksudnya melihat ni melihat dengan hati. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah telah mengemukakan satu permisalan, satu perumpamaan. Perumpamaan itu apa? Ada kalimah yang baik, Allah Ta'ala kata, kalimah yang baik adalah seperti sebatang pohon yang baik. Okey, Allah Ta'ala kata, kalimah yang baik seperti satu pohon yang baik. Pohon yang baik tu pula, asluha thabitun. Akar dia tu kukuh, teguh. Lihat, Allah Ta'ala kata, ada satu kalimah yang baik. Kalimah yang baik ni, dia seperti satu pokok yang baik. Pokok tu baik, sangat bagus sangat pokok tu. Pokok tu akar dia kukuh dalam tanah. Kukuh. Akar tunjangnya tetap teguh. Lepas tu Allah Ta'ala kata pohon yang baik tadi, akar dia sampai ke dalam tanah teguh. Lepas tu dia punya pohon-pohon dia, cabang pucuknya pula sampai ke langit. Boleh faham tak? Kalau kita faham perumpamaan tu, Allah beritahu tentang sepohon apa? Sepohon pokok yang apa? Yang sangat bagus. Pokok tu, pokok yang baik. Dia punya akar dia teguh. Lepas tu dia punya yang hujung-hujung pucuk-pucuk dia tu naik sampai ke langit. Sebenarnya pokok ni, dia adalah perumpamaan. Dia adalah permisalan. Apa permisalan tu sebenarnya? Tapi kita fahamlah, Allah buat satu perumpamaan, ada satu pokok yang baik. Pokok tu akar dia sampai ke bawah, pucuk dia sampai ke langit. Tapi pokok itu sebenarnya adalah perumpamaan bagi satu kalimah yang baik. Satu kalimah yang baik umpama pokok tadi tu. Okey, apa makna kalimah yang baik tu? Kalau kita baca dalam tafsir, pendapat yang kuat mengatakan bahawa seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalimah yang baik ini adalah kalimah syahadah lah. Termasuklah kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupa-rupanya kalimah la ilallah tu dia adalah kalimah yang baik. Okey. Apa makna pohon yang baik tu? Dia perumpamaan. Okey. Pohon yang baik ni, kalau kata Ibnu Abbas, pohon yang baik tu sebenarnya adalah orang beriman. Okey. Kalimah yang baik adalah kalimah syahadah. Termasuklah kalimah la ilaha illallah tu. Okey, kalimah yang baik adalah kalimah syahadah. Pohon yang baik ini adalah orang beriman. Okey. Akar dia tu, maknanya kalimah yang baik ni, dia telah terakar. Dia berakar umbi dalam hati orang beriman tu. Okey, orang beriman ni umpama pokok. Kan pokok kan? Kalau sebut pokok, dia tentu ada akar, dia tentu ada atas dia. Betul tak? Jadi, pohon yang baik ni adalah orang beriman. Orang beriman ni, dia punya keteguhan dia tadi tu, keteguhan dia tentang Allah, iman dia teguh kan? Iman dia teguh, akidah dia teguh tu umpama akar yang berada di bawah tanah. Umpama pokok adalah orang beriman. Tapi pokok tu dia jadi teguh, dia jadi kuat sebab akar dia. Maka bagi orang beriman, akar pada pokok tadi, itulah iman dia. Itulah kalimah yang dia kata la ilaha illallah yang berada pada hati dia. Sebab tu orang beriman ni dia tetap teguh, dia tetap kuat. Apa jadi pun dalam hidup dia, dia selalu akan kata la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadah lah. Dia tetap kata apa pun jadi dekat aku, berlaku apa pun, aku tetap berpegang teguh bahawa la ilaha illallah. Umpama pokok tadi tu, kalau angin datang ke apa ke pokok tu, dia tak bergoyang. Sebab apa? Sebab dia ada akar yang teguh. Okey. Apa makna cabang pucuknya menjulang ke langit? Maksud pada ayat ini, kata Ibnu Abbas, orang beriman ni kan, dia punya amal dia yang dia buat
akan naik ke langit. Allah Ta'ala terima amalnya naik ke langit. Pucuk yang menjulang ke langit ni diumpamakan kalau bagi orang beriman, amal yang dia buat akan naik ke langit. Sebab semua amal kita maksudnya naik ke langit, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan solat, tuan-tuan puasa, tuan-tuan sedekah, semua amal tu naik ke langit. Tapi nak naik ke langit tu macam pokok. Pokok kalau dia nak tumbuh, dahan dia, pucuk dia, kenalah hidup. Jadi nak hidupkan pokok ni utamanya pada akar. So kalau akar dia mati, tak hiduplah pokok tu. Macam orang beriman juga. Orang beriman ni kalau dia nak hidup, perlu ada akarnya. Akarnya apa? Akarnya, tunjangnya, paksinya adalah La ilaha illallah, la ilaha illallah. Termasuklah kalimah wa anna Muhammad Rasulullah lah. Kalimah syahadah itulah sebenarnya adalah akar dia. Jadi apabila akar dia dah kuat, dia buat apa sahaja, amal tu akan naik ke langit. Sebab paksinya tu kuat, akarnya tu kuat. Itulah perumpamaannya. Dah jelas tak? Jadi itulah kalimah yang baik. Maknanya kalimah la ilallah ni satu kalimah yang Allah umpamakan seperti satu pohon yang baik, pokok yang baik, akar dia kuat, tunjangnya sampai ke langit. Umpama kalimah la ilallah ni adalah orang beriman. Kan pokok yang kukuh tadi. Kalau kita faham ayat ni, maknanya zikir la ilaha illallah ni bukan satu zikir yang kita boleh pandang ringan, tak. Satu zikir yang besar, tuan-tuan. Jadi kita dapat tahu pagi ni dia adalah kalimah tayyibah. Jelaslah? Saya sebut satu je. Nanti yang nombor 2, nombor 3 sampailah nombor 6, tuan-tuan baca dulu. Siapa di kitab taksir dia baca sampai 7. Dia ada 7 panggilan. Ada 7 nama yang Allah Ta'ala sebut tentang apa tu kalimah la ilaha illallah. Maksudnya kalimah la ilaha illallah ni Allah nak gambarkan seperti apa, ada 7. Semuanya ayat Quran. Saya telah kemukakan kepada tuan-tuan ayat Quran. Dan setiap poin tersebut, nombor 1, nombor 2 sampai nombor 7, saya telah letakkan siapa yang kata macam tu. Kalau nombor 1 ni, kita tengok dekat kotak bawah tu kan, kita akan jumpa pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya bukan saya yang cakap. Tapi yang kata macam ni adalah pentafsir di kalangan para sahabat namanya Ibnu Abbas. Okey, jelas? Okey. Nanti yang lain tu tuan-tuan baca ya, insya-Allah. Nombor 2 sampai nombor 7. Minggu depan untuk siri keempat Ayatul Kursi, kita akan mulakan dulu dengan menceritakan tentang kalimah la ilaha illallah di dalam Quran. Lepas tu baru kita akan masuk kepada bukti yang pertama yang menunjukkan Allah Ta'ala itu adalah la ilaha illa huwa ataupun la ilaha illallah. Lepas ni kalau kita zikir Allah tu, kita dah mula dapat rasa, diiringi dengan rasa takjub, kagum kita kepada Allah. Kita kan? Jadi lepas ni kalau kita zikir la ilaha illallah, kita dah tahu dah. Oh, Allah Ta'ala ni dia maha hidup. Sebab itulah dia la ilaha illallah. Okay, InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Saya jawab mana-mana soalan dulu. Ada yang tanya soalan dekat sini. Ada kelebihan ayat hujung ayat kursi berulang kali. Boleh Ustaz jelaskan? Ada kelebihan ayat hujung ayat kursi? Saya tak faham soalan ni. Ada kelebihan ayat hujung ayat kursi berulang kali. Wahwal aliyul azim ke? Adakah ini maksudnya wahwal aliyul azim? Jika soalan ni bertanya, kalau penghujung ayat kursi tu, maksudnya wahwal aliyul azim, jika dibaca berulang kali ada kelebihan, wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak ada maklumat tersebut untuk mengatakan berulang-ulang kali membaca wahwal aliyul azim tu ada kelebihan. Setakat ini dapatannya
saya tak jumpa lagi. Mungkin ada tapi saya tak jumpa. Wallahu ta'ala alam. Saya tak ada jawapan dia. Dari sudut umum, keumuman dia Asmaul Husna adalah kelebihan. Sebab dia nama-nama Allah yang mulia. Al-Aliyu Al-Azim, dia adalah merupakan nama-nama Allah yang mulia. Sebut nama Allah mulia ni semuanya ada berkat, ada kebaikan. Tapi spesifik kelebihan saya, Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak tahu yang itu. Lepas tu ada tanya soalan, kelas ni setiap minggu ke? Tak. Kelas ini dia hanya minggu pertama, first week dengan second week, hari Ahad sahaja. Okay, first week dan second week, minggu pertama dan minggu kedua, hari Ahad sahaja. Okay, ada soalan secara verbal? Ada soalan secara verbal? Ada pertanyaan tak? Secara verbal? Dari tuan-tuan dan puan, tak ada faham boleh ikut ya. Saya tengok sekejap dekat FB sekejap ya. Saya tengok dekat FB. Ada tak rakan-rakan kita yang bertanya? Sekejap Ustaz boleh semak. Ya. Dia apa? Apa tu? Apa? Apa dia? Soalan, ada soalan. Apa dia tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz cakap tadi kita baca ayatul kursi tu sebanyak 8 kali kan? Ya. Okay. Selepas solat, setiap kali selepas solat. Lepas tu yang setiap pagi dengan petang tu Ustaz, pukul berapa kita nak baca tu? Dengan malam tu? Kalau kita biasa amalkan zikir pagi petang ni dia sebaik-baiknya kalau zikir pagi paling elok masuk waktu subuh sampailah sebelum habis subuh. Okey. Begitu juga kalau waktu petang sebaik-baiknya adalah selepas asar lah. Okey, tetapi para ulama mengatakan waktu pagi tu juga boleh kita luaskan lagi selagi mana waktu duha tu masih ada. Sampailah waktu zuhur nak naik tengah hari. Kalau waktu petang tu ada ulama meluaskan lagi sampai malam pun. Jadi kalau kita baca zikir pagi tu, kita boleh bacalah waktu duha. Contohnya kalau kita dah baca selepas bayang subuh, kita mungkin boleh baca sekejap lagi pukul 10 ke, pukul 10.30 ke pagi. Begitu juga pada waktu petang. Tapi kalau kita dah baca selepas solat tu, mungkin kita anggap dia lepas subuh kan pagi. Lepas asar kan dah masuk petang. Kan? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita baca lebih banyak, lebih baik. Itu maksud dia. Benar Faham Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada terdengar setengah Ustaz kata, kalau kita baca ayat kursi, kita tidak boleh bermula dengan bismillah, tapi kita bermula dengan a'udzubillah. Boleh Ustaz beri pencerahan? Ya, yang tepatnya kalau kita mula pada pertengahan ayat, kita mulakan saja dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan tak boleh mula dengan bismillah. Istilah tak boleh mula tu maksud dia apa? Adakah maksud tidak boleh mula tu maksudnya kalau baca haram ataupun bagaimana? Yang tu saya tak ada jawapan lah. Tentang nak baca bismillah. Sebenarnya tak salah pun nak baca bismillah, lepas tu terus sambung kepada ayatul kursi. Cuma yang lebih tepat, sebab bismillah tu kan pada permulaan ayat. Kan? Jadi lebih tepat kita baca saja dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab Allah Ta'ala kan kata faiza qara'tal Qur'an. Faiza qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Kita ambil pada ayat tu. Okay, apabila kita membaca Al-Quran, maksud kalau kita baca tengah-tengah, kita mula saja dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sama je. Waktu kita nak mula-mula baca ayat dalam setiap surah pun mesti dengan a'udzubillah, ataupun kita ambil pada tengah-tengah ayat pun kita baca a'udzubillah. A'udzubillah ni dia dibaca pada situasi permulaan ayat dan juga pada pertengahan ayat. Tapi bismillah dia memang dianjurkan baca pada awal-awal permulaan ayat. Surah yang pertama tu. Maksudnya Ustaz, kalau kita dalam solat, kita terus baca a'udzubillah, lepas tu dengan ayat kursi lah, tak payah bismillah lagi lah Ustaz.
Sebenarnya a'udzubillah tu kita dah baca ketika kita baca Al-Fatihah. Okey. Jadi tak perlu lagi waktu kita baca ayat kursi kita baca lagi a'udzubillah. Oh. Sebab kalau kita ikut sunnah Nabi, kalau kita nak memulakan baca suratul Fatihah, kita mulakan dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu kita baca surah tak perlu lagi kita baca dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau kita baca ayat kursi ni. Okey. Itu maksudnya. Sama. Ya, ada yang tanya soalan ni dekat chat. Ada saya dengar tentang cara baca ayat kursi 9 wakaf untuk perubatan dan elak dari jin syaitan. Balik Ustaz terangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada 9 wakaf. 9 wakaf tu nak berhenti dekat mana kata 9 wakaf? Saya wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak ada ilmu tentang baca ayat kursi nak elak daripada jin ni kena berhenti pada 9 wakaf. Setakat ini wallahu ta'alam. Saya baca pada ulama yang masyhur yang membuat ruqyah seperti mana Syekh Abdul Wahid Salim Bali dalam kitabnya As-Sarimul Battar ataupun dalam kitab Al-Wiqayah. Tak ada lagi para ulama sebut macam tu. Ada 9 wakaf. Nak berhenti wakaf tak apa ya. Nak berhenti pada satu ayat tu mana-mana wakaf tak apa. Ikut pada nafas kita lah. Tu tak apa. Tapi nak dikaitkan berhenti pada 9 perhentian kerana elak pada jin itu tidak ada. Itu tidak ada disebutkan dalam kitab-kitab yang muktabarah. Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya memang tak tahulah. Tapi kalau nak berubat, terus dia baca ayat kursi. Tak perlu kita nak berhenti sampai 9 wakaf tu. Tapi kalau kata ada, maka pihak yang mendakwa tersebut, dia perlu mengatakan dari mana dia ambil. Dari mana dia rujuk. Kalau dia sebut kitab pun, dia kena mukakan kitab apa yang dirujuk. Supaya kita boleh tahu pengarang kitab tu siapa. Setakat di antara yang masyhur yang ramai anak-anak murid ni juga dekat Malaysia ni yang mengubati tentang orang yang kena jin ni seperti Abdul Wahid Salim Bali. Bila tak sebut pun tentang 9 wakaf tu. Wallahu ta'ala. Okey. Sekejap. Okey, ada yang tanya, ini kali pertama saya hadir kelas ni. Mana saya nak dapatkan buku rujukan? Okey, kita tidak gunakan buku rujukan, tetapi kita gunakan nota. Nota ni pun sebenarnya saya dah rujuk pada pelbagai buku pun. Jadi kepada yang nak dapatkan nota, sila rujuk dekat link mula-mula lagi. Buka chat atas sekali tu. Saya dah masuk mula-mula link untuk dapatkan nota Ayatul Kursi. Ustaz? Ya. Kalau orang yang lambat masuk, dia tak dapat tengok link tu. Orang tak dapat masuk dia. Maksudnya kalau dia lambat masuk kan, dia masuk tengah-tengah kelas, dia tak dapat tengok yang link Ustaz letak awal sekali. Oh ya ke? Awak tak habar. Sekejap nah. Saya hantarkan. Sekejap saya hantar. Tak nampak link. Minta maaf ya. Baru saya tahu. Sama saya tak tahu pun. Okey, minta maaf ya. Okey, saya dah hantar dah link tersebut ya. Okey. Sekejap ada yang tanya ni. Saya baca ayat kursi dalam solat duha, rakaat pertama dan surah duha pada rakaat kedua. Boleh. Boleh baca ulang kali pun boleh. Tak apa, tak salah. Yang wajib Al-Fatihah. Okey, nak baca rakaat pertama ayat kursi boleh, rakaat kedua nak baca ayat kursi pun boleh. Dibenarkan, tidak ada larangan. Okey. Kita berhenti di sini, insya-Allah. Jadi kepada pihak penganjur, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik. Kepada tuan-tuan puan juga, terima kasih kerana sentiasa dapat mengimarahkan dapat sama-sama kita menuntut ilmu Allah SWT. Kalau ada kurang, salah silap, kalau ada maklumat saya yang tersalah dan sebagainya, saya minta tolong betulkan ya. Sama ada yang melihat secara rakaman di FB dan sebagainya ya. Saya manusia yang biasa, bukanlah para nabi yang maksum. Jadi kalau tersalah tersilap tu perkara yang biasa. Jadi kalau tersalah tersilap,
bolehlah kita sama-sama kongsikan maklumat. Tuan-tuan boleh mesej saya, tuan-tuan boleh hantar di komen ke, ataupun tuan-tuan boleh PM saya. InsyaAllah kita boleh sama-sama dapat manfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.